Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang statut sebagai sumber undang-undang. Ahli kumpulan kami dan tajuk yang akan dibentangkan ialah yang pertama akan dimulakan oleh Nur Atira binti Hairul yang akan membentangkan tentang maksud statut dan kategori statut. Yang kedua ialah Nur Izzah Alia binti Abdul Manaf yang akan membentangkan perlembagaan persekutuan dan konsep ketertinggian perlembagaan. Yang ketiga ialah Nisha Hazwai binti Abdul Rahim yang akan membentangkan tentang pindaan perlembagaan dan perkara yang tidak boleh dipersoalkan. Yang keempat ialah Muhammad Akil Amzul bin Rosli yang akan membentangkan tentang Akta dan Perlembagaan Negeri. Yang kelima ialah Law Intau yang akan membentangkan tentang jenis statut bagi perlembagaan negeri. Dan yang terakhir ialah Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Zahari yang akan membentangkan tentang statut Rom dan juga penutup. Saya Nur Atira binti Hairul akan mulakan dengan maksud statut dan juga kategori-kategori statut. Okey, apakah statut? Statut ialah satu undang-undang yang diluluskan oleh badan legislatif iaitu badan perundangan di peringkat negeri iaitu di Dewan Undangan Negeri dan di peringkat persekutuan iaitu di Parlimen. Apakah fungsi badan perundangan ini? Okey, fungsi dia yang pertama ialah menggubal undang-undang, meminda undang-undang dan meluluskan undang-undang. Okey, faham? Okey, seterusnya statut adalah satu undang-undang umum yang dikuatkuasakan oleh Badan Kehakiman untuk situasi-situasi tertentu. Okey, kenapa statut ini dikuatkuasakan? Supaya kita mempunyai satu undang-undang yang boleh dirujuk. Yang boleh dirujuk oleh semua orang supaya tiada seorang pun yang berani untuk melanggar undang-undang. Statut dikenali sebagai sumber bertulis kerana ia secara spesifik dinyatakan, ditulis dan distatutorikan. Ini bermakna statut ini direkodkan dan kita mempunyai satu medium di mana kita boleh lihat semua undang-undang yang telah pun diperbahaskan di peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun di peringkat Parlimen. Okey, seterusnya statut ialah satu undang-undang yang mana ia boleh melarang tindakan tertentu, mengarahkan tindakan tertentu, membuat pengisytiharaan dan juga menetapkan mekanisme pemerintahan. Jadi, statut ini sangat penting dalam sebuah negara kerana ia dapat membantu untuk melancarkan pentadbiran negara dan juga meningkatkan keamanan negara kita. Seterusnya kita pergi ke kategori statut. Statut terbagi kepada dua. Yang pertama ialah perlembagaan persekutuan dan yang kedua ialah perlembagaan negeri. Perlembagaan persekutuan ini diguna pakai oleh semua rakyat di Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Manakala perlembagaan negeri pula ialah terhad kepada rakyat yang tinggal di sesebuah negeri. Jadi ini bermakna setiap negeri mempunyai perlembagaan yang berbeza namun masih tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan pula di bawahnya terdapat Akta. Dan di bawah perlembagaan negeri pun terdapat 3 perkara iaitu Ordinan, Enactment dan juga perundangan kecil. Saya Nur Izzah Alia binti Abdul Manaf. Seperti yang diminta, saya akan menerangkan apa itu perlembagaan persekutuan dan apakah yang dimaksudkan dengan konsep ketertinggian perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Perlembagaan ini pertama kali dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 iaitu ketika Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada negeri-negeri di Semenanjung Malaysia mencapai kemerdekaan. Penggubalan perlembagaan ini adalah berdasarkan kepada 131 buah memorandum yang diserahkan oleh pelbagai pihak termasuklah parti politik. Memorandum ini diserahkan selepas tertubuhnya Suruhanjaya RIT yang mempunyai fungsi untuk menggubal perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang bakal merdeka. Perlembagaan persekutuan merupakan sumber kepada perundangan yang lain. Hal ini kerana sekiranya terdapat undang-undang seperti Akta, Enactment ataupun Ordinan yang ingin digubal ataupun dibina, ia perlulah merujuk terlebih dahulu kepada perlembagaan persekutuan. Walaupun perlembagaan persekutuan ini telah pun dikanunkan, ia masih boleh dipinda. Tetapi, perlulah mendapat persetujuan ataupun pungutan suara daripada 2/3 ahli Majlis Parlimen dan mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Sehingga 5 Januari 2020, terdapat 15 bahagian dan 183 perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan.
Sebelum Hari Malaysia pada tanggal 16 September 1963, Perlembagaan Persekutuan juga berfungsi untuk memperakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak. Mengapakah Perlembagaan Persekutuan dikatakan sebagai undang-undang tertinggi negara? Hal ini kerana Perlembagaan Persekutuan merupakan punca kepada semua undang-undang yang sedia ada. Sebagai contoh, penggubalan Akta Suruhanjaya Pilihan Raya pada tahun 1957 adalah berdasarkan kepada bahagian ke-7 dalam Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan juga dikatakan sebagai undang-undang tertinggi negara kerana sekiranya terdapat penggubalan ataupun pindaan undang-undang sedia ada, ia tidak boleh bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya akan dibentangkan Syahzani oleh Abdul Rahim dari kumpulan 7 stated sebagai sumber undang-undang. Pembentangan seterusnya ialah Perlembagaan Persekutuan boleh dipindah melalui 4 cara. Yang pertama, mendapat pungutan suara majoriti daripada ahli parlimen biasa. Dan yang kedua, mendapat pungutan suara 2/3 ahli majlis parlimen. Dan yang ketiga, mendapat pungutan suara 2/3 ahli majlis parlimen dan perkenan majlis raja-raja. Dan yang keempat, perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak mesti mendapat pungutan suara 2/3 ahli majlis parlimen dan dipersetujui yang di-Pertuan Negeri. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan juga ada beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan di dalam negara. 3 perkara tersebut, yang pertama ialah agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan bagi negara Malaysia. Jadi, ianya tidak boleh dipersoalkan. Dan yang kedua, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan. Dan yang ketiga, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan soal kerakyatan tidak perlu disoalkan. Oleh itu, semua undang-undang mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Jika undang-undang tersebut tidak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, semestinya undang-undang tersebut akan terbatal. Saya Muhammad Hakim Hamzah bin Rosli. Saya akan menerangkan mengenai Akta dan Perlembagaan Negeri. Okey, Akta yang pertama ialah sebarang undang-undang yang telah digubal atau dipindah atau dibahas dan diwartakan yang bermaksud undang-undang persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Ia terdapat juga undang-undang negeri yang digubal Dewan Undangan Negeri dan berkaitan dengan negeri berkenaan. Okey, yang kedua, Akta Rang Undang-Undang ialah undang-undang yang masih di peringkat perbahasan. Yang bermaksud suatu rang undang-undang adalah candangan atau pergubalan undang-undang yang dibentuk melalui perundangan yang masih belum diluluskan dan diberikan perkenan diraja. Selepas rang undang-undang diluluskan, barulah ia menjadi akta. Tetapi dalam penggunaan popular, kedua-dua istilah ini sering dikelirukan. Rang undang-undang mempunyai penaja dan kadang-kala lebih dari satu orang menjadi penaja bersama. Okey, di sini saya akan terangkan jenis rang undang-undang, iaitu yang pertama ialah rang undang-undang awam. Rang undang-undang awam yang bermaksud umum yang beraplikasi kepada semua rakyat. Okey, yang kedua iaitu rang undang-undang persendirian yang bermaksud ia hanya beraplikasi kepada satu orang atau sekumpulan orang. Sekiranya rang undang-undang bersifat menghukum, ia dipanggil Bill of Attainder. Yang ketiga iaitu rang undang-undang tempatan yang terhad kepada kawasan-kawasan tertentu dan lazimnya dicadangkan oleh kerajaan tempatan. Okey, akta yang seterusnya ialah undang-undang yang sudah diluluskan oleh Parlimen. Apakah itu? Okey, undang-undang yang sudah diluluskan oleh Parlimen pada tahun ini ialah cukai pelancongan, cukai perkhidmatan, cukai jualan, zon bebas pada setiap negeri, cukai custom dan bahagian keuangan. Okey, seterusnya akta
yang diluluskan oleh Parlimen selepas 11 hari bulan 9 tahun 1959 hinggalah ke hari ini, iaitu pada tahun 2020. Okey, seterusnya ialah perlembagaan negeri. Okey, yang pertama iaitu undang-undang yang digubal di peringkat negeri. Yang kedua ialah Perlembagaan Malaysia, terbentuk dari perkongsian di antara negeri-negeri yang menganggotai Persekutuan Malaysia. Yang ketiga ialah Kerajaan Persekutuan memberi keistimewaan dan jaminan kepada kerajaan negeri untuk mewarisi, memegang, menikmati dan menjalankan hak perlembagaan dan keistimewaan negeri. Okey, seterusnya ia masih terikat dengan Perlembagaan Persekutuan dan setiap negeri mempunyai peruntukan perlembagaan yang harus diikuti dan Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang agar peruntukan tersebut dipatuhi. Okey, dia ada dua peruntukan utama, iaitu yang bahagian satu ialah peruntukan tetap dan peruntukan kewangan. Okey, bahagian dua pula ialah peruntukan sementara. Seterusnya akan dibentangkan oleh Loin Tao. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis statut perlembagaan negeri. Antaranya ialah ordinan, enactment dan perundingan kecil. Bagi ordinan merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dari tahun 1948 hingga tahun 1959. Dan ia juga merupakan undang-undang persekutuan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat. Selain itu, ordinan juga adalah undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak sahaja. Contoh ordinan yang diperbuat oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah Administrative Areas Ordinance 2007 dan Inquest Ordinance 1937. Bagi enactment merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri bagi setiap negeri di Semenanjung dan Sabah. Contohnya ialah enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 dan enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2004 Negeri Perak. Dan bagi perundingan kecil, apa-apa peraturan, pengistirahan, kaedah, perintah atau surat lain yang diperbuat mengikut ordinan, enactment atau kuasa sah yang lain dan mempunyai kuasa perundangan. Perundingan kecil diadakan untuk membolehkan badan berkuasa dan agensi kerajaan membuat perincian tentang undang-undang yang digubah oleh badan perundangan. Dan ia mudah digubah dan anjar berbanding dengan proses mengubah undang-undang di Parlimen. Contohnya ialah undang-undang yang digubah oleh kerajaan tempatan. Seterusnya akan dibentangkan oleh Faiman bin Muhammad Zahari. Jadi untuk yang seterusnya ialah Statut Rom. Okey, selain daripada Statut Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, Statut Rom juga pernah ditandatangani oleh Malaysia. Jadi apa itu Statut Rom? Statut Rom ni ialah satu perjanjian rasmi di antara negara dalam mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa, iaitu ICC. Yang mana Statut Rom ni adalah sebagai pelengkap kepada undang-undang sedia ada negara dan tujuannya adalah untuk mendakwa individu yang melakukan jenayah antarabangsa. Jadi apa bidang kuasa Statut Rom ni? Okey, yang pertama ialah genosid. Genosid ni ialah penghapusan bangsa ataupun kaum. Yang kedua, jenayah terhadap manusia. Yang ketiga, jenayah perang. Dan yang keempat, jenayah agresi. Agresi ni adalah perbuatan menyerang atau menceroboh hak individu atau hak wilayah sesuatu bangsa ataupun negara. Jadi ICC akan masuk campur dalam urusan berkenaan jenayah antarabangsa jika negara yang terlibat enggan atau gagal untuk menyiasat atau mendakwa si pesalah laku. Walau bagaimanapun, perjanjian ini dibatalkan pada tahun 2019 oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tan Sri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara sebab Malaysia menarik diri ataupun membatalkan perjanjian Statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa adalah kerana kekeliruan yang timbul dalam masyarakat serta disebabkan cubaan pihak tertentu untuk mengheret institusi raja menentang kerajaan. Selain daripada itu, Statut Rom juga hanya memberi kesan kepada negara peserta yang melakukan diskriminasi
ataupun pembersihan etnik di negara mereka. Tetapi di Malaysia tidak berlaku perkara-perkara seperti itu. Jadi itulah antara salah satu sebab mengapa Malaysia membatalkan perjanjian Statut Rom. Sebagai kesimpulannya, semua negara mempunyai statut atau undang-undang bertulis yang tersendiri. Jadi seperti di Malaysia, semua rakyat perlu mematuhi undang-undang agar tidak dikenakan hukuman oleh badan kehakiman. Baiklah, sekian itu sahaja pembentangan daripada kami, kumpulan 7 mengenai statut sebagai sumber undang-undang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Untuk soalan kuis, soalan diberikan di dalam bentuk Google Form dan masa yang diberikan untuk menjawab hanyalah 10 minit saja. Tapi yang bestnya, 3 orang yang mendapat markah tertinggi akan mendapat hadiah. Nak tahu hadiah apa? Kena jawab betul-betul, okay? All the best dan semoga berjaya. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, Assalamualaikum.